Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar murid-murid dan rahmati Allah sekalian? Ustaz harap semua dalam keadaan sehat walafiat insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi pembelajaran kita hari ini dalam bidang hadis tingkatan 5, bab yang ke-7, iaitu setiap orang ialah pemimpin. Murid-murid boleh merujuk pada buku teks pada muka surat 56 hingga muka surat 62. Baiklah murid-murid rahmatullah sekalian, kita mulakan tajuk ini dengan kita membaca, sama-sama membaca hadis ya. Hadis berkenaan dengan tajuk ini. Oke ya. Kita mulakan ya. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi war-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qala war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Baiklah murid-murid rahmatullah sekalian, kita teruskan dengan melihat terjemahan daripada hadis ini. Kullukum ra'in maksudnya ialah setiap kamu ialah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, iaitu dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyah. Imam itu ialah pemimpin dan bertanggungjawab ke atas kepimpinannya. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan lelaki itu pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatihi, dan perempuan itu ialah pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. War-rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan pekerja itu ialah pemimpin bagi harta majikannya dan bertanggungjawab ke atas kepimpinannya. Wa hasibtu an qad qala, dan dia berkata, aku menyangka bahwa sesungguhnya baginda juga bersabda, war-rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan lelaki itu ialah pemimpin bagi harta benda ayahnya dan bertanggung jawab atas kepimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kamu semua ialah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepimpinannya. Baiklah murid-murid mutawalla sekalian, begitulah tadi maksud daripada hadis yang kita baca yang diriwayatkan oleh Bukhari ini. Baiklah murid-murid yang mutawalla sekalian, kita teruskan lagi dengan kita melihat tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Yang pertama ialah tanggung jawab setiap individu. Yang pertama pemimpin, yang kedua suami, tiga istri, keempat pekerja, dan kelima anak. 5 perkara ini disebut dalam hadis tadi, dan setiapnya disebutkan juga peranan-peranan dia sebagai seorang pemimpin. Baiklah murid-murid rahmatullah sekalian, kita tengok tanggung jawab pemimpin. Kita akan melihat secara terperinci tanggung jawab pemimpin. Yang pertama, berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Yang kedua, menegakkan syariat Islam. Yang ketiga, menyusun sistem pentadbiran dan cekap dan amanah. Yang keempat, menyediakan infrastruktur yang lengkap. Yang kelima, bersikap toleransi terhadap orang bawahan. Ini tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin kalau kita memimpin sebuah organisasi. Okey, tanggung jawab sebagai seorang suami pula.
Disebut yang pertama memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Yang kedua memberikan didikan agama kepada isteri dan anak-anak. Yang ketiga memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Yang keempat melayan dan bergaul dengan isteri dan anak-anak dengan baik. Seterusnya kita lihat pula tanggungjawab sebagai seorang istri. Yang pertama, istri hendaklah mentaati suami dan menunaikan haknya. Yang kedua, menjaga maruah diri suami dan keluarga. Yang ketiga, memelihara dan mendidik anak. Yang keempat, menguruskan rumah tangga. Okey, yang keempat, tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja. Kalau kita sudah bekerja nanti, apa tanggungjawab kita? Yaitu yang pertama, kita kena ikut arahan ketua. Yang kedua, kita mesti bekerja dengan penuh integriti. Yang ketiga, bekerja mengikut prosedur yang ditetapkan. Yang keempat, melaksanakan tugas dengan sempurna. Okey, seterusnya tanggungjawab sebagai seorang anak. Ini kita anak. Kita semua masih anak kepada ibu bapa kita. Apa tanggungjawab kita murid-murid dan Allah sekalian? Yang pertama, kita wajiblah berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Yang kedua, sentiasa membantu mereka dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, yang paling penting, kita kenalah sentiasa mendoakan mereka setiap kali selepas solat. Kita doakan mereka. Setiap kali selepas kita ingat mereka, di mana kita berada, kita doakan kesejahteraan bagi mereka. Dan yang keempat, sentiasa berbuat baik kepada ibu bapa dalam menyambung silaturahim dengan mereka. Okey, ini tanggungjawab sebagai seorang anak. Baiklah murid-murid rahmatullah sekalian, begitulah tadi 5 jenis pemimpin dan perkara yang perlu dilakukan oleh setiap pemimpin. Ada seorang pemimpin sebagai ketua dalam sebuah organisasi, pemimpin dalam keluarga, seorang suami dan juga seorang isteri, dan juga pemimpin di tempat kerja, iaitu pekerja sendiri. Dia kena memimpin diri dia sendiri supaya berlaku jujur, tidak pecah amanah, dan anak memimpin diri sendiri untuk melaksanakan hak kepada ibu bapa, walau di mana kita berada. Dan yang terakhir murid-murid rahmatullah sekalian, kita lihat pula pengajaran hadis yang kita baca tadi. Yang pertama sekali, kita hendaklah menyedari bahawa setiap individu berperanan sebagai pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua murid-murid, kita hendaklah menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin dengan adil dan amanah. Yang ketiga, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap segala urusan keluarga dan rumah tangga agar kekal harmoni. Yang keempat, kita hendaklah berbakti kepada ibu bapa semasa mereka hidup ataupun setelah mereka meninggal dunia kerana jasa mereka tidak terbalas. Dan yang terakhir, murid-murid rahmatullah sekalian, pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini ialah kita hendaklah mencontohi sunnah Rasulullah SAW dalam segala aspek kepimpinan kerana baginda ialah contoh ikutan yang terbaik. Jadi murid-murid rahmatullah sekalian, begitulah tadi kita punya pembelajaran hari ini berkenaan dengan hadis setiap orang adalah pemimpin. Jadi mudah-mudahan tajuk ini memberi manfaat kepada kita dan gunakanlah ilmu yang ada dalam hadis ini dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran kita akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.